Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita ni ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam podcast bersama dai kita ni edisi khas. Jadi pada kali ini alhamdulillah kami bahagian penyebaran dakwah ceramah menjemput salah seorang dai negara kita ni, negara Brunei Darussalam, yang mana beliau ni merupakan di antara dai yang famous juga dan selalu kita ni lihat di kaca televisyen, terutama sekali dalam bicara sirah mengenai dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah bersama kita ni pada kali ini ialah Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, merupakan penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh musafahahnya. Masya-Allah, ni pun bersalaman ni menghapus dosa sudah ni Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz pada kali ini? Dosa lah tu. Masya-Allah. Mungkin. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini merupakan kali pertama ni Ustaz membuat podcast selama ni ataupun sejarah hidup saya ni dalam umur 50-an ni memang pertama kali lah. Masya Allah. Selalu Ustaz mandar kan aja. Sadang je Ustaz. Jadi mungkin kita ni pernah mendengar pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Tapi mungkin sudah kita ni kenal, mungkin kita ni akan jatuh cinta. Jadi Ustaz, ada je baiknya kita ni berkenalan dulu ni Ustaz. Mau je tahu cerita Ustaz dulu macam mana, dulu Ustaz sekolah mana, mula-mula sekolah mana dan sebagainya. Mungkin ada terclash sekali dengan saya ataupun para penonton di luar sana. Ustaz, tafadhal Ustaz untuk tadi berkenalan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu bidah wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata billah wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'd, yang sebenarnya Ustaz Nasyid, sahabat saya, saya memang kalau sama kedai ni duduk memang sentiasa kering gusinya orang. Masya Allah. Orangnya ceria sentiasa. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pegawai yang alhamdulillah yang yang kira hebat di Pusat Dakwah Islamiah. Untuk memperkenalkan diri, nama sudah diperkenalkan tadi ya. Alhamdulillah. Satu pakai Abdul Salam, tapi Abdul Salam itu sebenarnya memang nama di kampung. Kalau panggil Haji Salam, Salam. Mula Nini bagi nama lah, Salam. Jadi dilegalkan lah, jadikan nama ditambah dengan Ahmad Abdul Salam. Masya Allah, cantik. Atau dari segi nama tu. Jadi tapi sekarang ni banyak tu menggunakan Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji itu lebih dikenali Ustaz sekarang ni. Masya Allah. Atau saya bertanya tadi. Ada lagi Ustaz mengenai Ustaz latar belakang pendidikan kita. Pendidikan. Pendidikan dulu mula-mula sekolah rendah di Sekolah Melayu Pantai Jam Beribi tahun bermula 1979. Di mana tu Ustaz masanya? Sekarang ni dah ada sekolah tu lagi. Kena rubuh sudah. Tapi tapaknya di mana tu Ustaz? Tapaknya kalau anda jauh dengan Masjid Beribi, Masjid Beribi. Kalau keluar tu ada kona. Kona ada sekarang ni jadi flat lah. Okey. Flat di sana. Dulu yang hampir traffic light bersalah. Mana ada traffic light? Dia masih di. Okey. Di dalam ni. Yang di dalam lagi. Di dalam. Okey. Jadi ya atas bukit, tak tahu kenapa dipanggil Pantai Jam Beribi. Pantai Jam sampai ni pun masih mencari. Mana pantainya ni Ustaz? Masalahnya kali dulu dia punya tanah tu macam tanah lapang putih. Jadi mungkin macam usulnya macam pantai, pasir putih lah. Pemandangan tu macam pantai. Ada auranya Ustaz. Jadi tapi dulu namanya Sekolah Melayu Pantai Jam Beribi. Melayu. Okey. Tapi zaman itu belum ada yang disebut sekolah rendah. Sekolah Melayu. Jadi kami ini banyaknya subjek semua Melayu lah, kecuali satu subjek saja. English. Yang lain tu semua maths jadi menghisap dulu, ilmu alam atau apa tu? Geografi. Science, geografi. Sains silap belum belajar cuma satu. Jadi itulah dari sekolah tahun sampai 82 kemudian dicalonkan ke sekolah Arab dan masuk sekolah menengah Arab laki-laki Asnaf Ruqyah pada tahun 1983. Intik 1983 lah. Di Batu Satu. Di masa mula-mula kami persediaan satu, kami ditempatkan di sekolah Putri Masnah. Sekolah Agama Putri Masnah. Sama sekolah agama lah sana tu. Sepada sekolah agama kami di Putri Masnah. Di sana juga ditempatkan
satu blok untuk sekolah persediaan Arab. Okey. Kemudian sudah persediaan 2, kami berpindah ke Sekolah Menengah Arab Negeri Hasanah Bolkiah. Yang Small Hub Sekolah atau tapi masa ni bukan lagi Small Hub namanya Ustaz ah? sekolah tinggi. Sekolah Tinggi Arab HB. Sultan Haji Sulaimah. Ngam, masya-Allah. Sekolah tinggi Arab Hasanah Bolkiah. Ngam. Start. Itu sampai tahun 80 berapa? 91 lah sampai Form 6. Daripada Presiden 2, Presiden 1 sampai Form 6 tahun 92 lah. Okey. 91, sorry. Ada mengambil peperiksaan SRPB masa tu. PCE dah ada. Kami dah mengambil PCE. Dah ada PCE masa tu. Ada yang bagian sains mengambil PCE, kami tidak. Jadi terus saja Presiden 2 terus Form 1 sampai Form 5, Form 3 mengambil SRPB. Masya-Allah. Sijil rendah pelajaran Dulu, Brunei. nama dulu tu Ustaz. Kalau yang aliran lain, kalau aliran English, BJCE namanya. BJC. Okey. Brunei BJC. Junior Certificate. Education kan ya. Kemudian ngambil Form 5 mengambil lagi SPU, SPUB, Sijil Pelajaran Agama Brunei, dan kemudian meneruskan Form 6 bawah 6 atas mengambil lagi STPUB, Tinggi Pelajaran Agama Brunei. Jadi kemudian lepas tu baru melanjutkan pelajaran ke Azhar lah dengan kawan kami dalam 10 orang masa tu. Laki-laki 3 orang, bini-bini 7 orang. Dah ramai satu zaman itu. Nanti kami sebenarnya ada yang berpindah ke sekolah lain, ada ke pengajian lain, ke UBD masa tu baru ditubuhkan pengajian Islam. Jadi ada kawan-kawan ni ke UBD. Ada juga yang meneruskan di IPI, Institut Pengajian Islam di bawah Kementerian Agama sebelumnya bergabung dengan UBD. Kemudian 4 tahun di Mesir daripada 1992 sampai 1996 balik ke Brunei. Syubah apa tu Ustaz masa di Mesir dulu? Fakulti Usuluddin takhasus hadis. Masya-Allah. Hadis wa ulum. Masya-Allah. Hadis lah. Tapi walaupun belajar juga yang lain, tafsir, semua akidah belajar, dakwah dia belajar. Kemudian sudah itu kerja, sambil kerja tu ada tadi peluang untuk melanjutkan pelajaran juga. Dia mendapat apa tu? Perkhidmatan dalam service training ni, Bang. Lupa saya namanya. Saya pun lupa ni Ustaz. Latihan dalam perkhidmatan, LDP. LDP. Latihan dalam perkhidmatan, jadi menyambung lagi ke University Jordan tahun 2000 sampai 2003. Kemudian terus Syubah apa tu Ustaz di sama juga Usuluddin Hadis. Bidang ni memang hadis lah. Tu memang hadis sajalah. Belajar di masa master tu semua hadis. Jadi masa degree dulu ada pelajaran lain lagi. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan hadis, bolehlah dirujuk arah Ustaz ni boleh, insya-Allah. selama mampu boleh jawab insya-Allah. Dan kalau anda dapat boleh rujuk kepada yang kawan-kawan saya yang sama-sama belajar hadis juga banyak lagi. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ini pun baru tahu juga, saya pun sendiri baru dapat apa ni orang ilmu baru, pengetahuan baru yang mana di Bribia tu dulu ada sekolah di sana. Ada. Dan sekarang tapaknya tinggal lah. Ada bangunan kena buat sudah. Masya-Allah. Kalau minta sana rindu pulang tu zaman tadi bermain bagi kanak-kanak, main guli. Ada lungkang sana, saya pernah masuk lungkang Ustaz. Atau mana tahu. Okey, alhamdulillah. Ini ada soalan yang seterusnya Ustaz. Mau dia tahu Ustaz, selepas kita belajar mungkin apakah pengalaman pekerjaan pertama Ustaz dulu lepas belajar? Lepas tamat daripada Azhar tahun 90 tahun 96 tamat. Kemudian sebelum masuk ke kami kerja sementara masa itu di Jabatan Mufti Kerajaan sebagai penyimak fatwa bersama dengan Rektor Universitas Sani, Datuk Dr. Nur Arfan. Kami berdua masa itu bertugas di sana untuk disilap 2 bulan ke 3 bulan, saya ingat dalam 2 bulan kali. Kemudian baru kami ada surat untuk masa itu ada interview macam zaman Ustaz kan. Kami diarahkan untuk melapor. Jadi alhamdulillah saya diarahkan melapor ke Pusat Dakwah Islamiyah. Macam Ustaz Datuk Dr. Arfan itu ia ke Jabatan Halal wal Syariah. Jadi masing-masing lah dengan tempat yang bekerja. Tahun 97. Mula bekerja bulan 1. Selama 3 tahun di Pusat Dakwah. 3 tahun saja masa itu, 97 sampai tahun 2000. Zamannya orang famous Y2K. Apa tu? Y2K betul? Ya 2000 maksud itu. Pernah tak Y2K? Dah pernah. Zaman milenium lah. Belum lahir kali itu. Restoran milenium. Belum lahir kah? Sudah. Tapi ada tahun 2000. Jadi dia berpindah ke selepas 3 tahun di Pusat Dakwah Islamiyah, 3 tahun lebih, berpindah ke UBD. Karena tempatkan di Institut Pengajian Islam Sultan
Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Mhm. IPI SWAS. Mhm. Satu IPI SWAS sudah yang dari IPI daripada Kementerian Agama Mhm. disatukan digabungkan dengan Fakulti Pengajian Islam di UBD, maka dijadi namanya IPI SWAS. Jadi sana kami tempatkan dan banyaklah kawan-kawan saya juga dipindah ke sana sebagai tutor. Tujuan itu supaya untuk menyambut sebagai pensyarah di sana. Pensyarah. Kira di sana di IPI dalam berapa tahun? 8 tahun daripada 2000 sampai 2008. Tapi masa 2000 itu yang melanjutkan pelajaran lah. Kita melanjutkan pelajaran tadi ke Jordan atau 3 tahun sampai kemudian setelah balik daripada Jordan baru confirm sebagai pensyarah. Masya Allah. Beberapa orang kami lah ramai masa itu, termasuk kawan-kawan yang lain lah, tapi ramai masa itu. Alhamdulillah jadi pensyarah lah di IPI SWAS UBD. Apabila ditubuhkan UNISA pada tahun 2007, jadi kami masa itu diserapkan lah. Tahun 2008 diserapkan sebagai staf akademik lah di UNISA. Dan saya ditempatkan bagian Fakulti Usuluddin dan mengajar hadis. Kebetulan dia memang bidang kan. Mengajar hadis di sana. Hadis di sekarang kan ngajar lainnya tafsir dia pernah, selain daripada itu Al-Quran juga kali ya. Al-Quran dia tafsir. Masya Allah. Al-Quran. Jadi sampai 2016 di UNISA diarahkan berpindah ke Pusat Dakwah Islamiyah tahun 2016 sampai sekarang ada dalam 9 tahun kita. Masya Allah. Hampir 9 tahun. Dan kalau dicampur dua ni kira perkhidmatan dalam di Pusat Dakwah saja kira dalam 12 tahun lah. 12 tahun. Tapi dicampur dengan di pengajian tinggi tadi di dua universiti UBD sama UNISA 16 tahun, berarti sudah bertugas dalam lebih 28 tahun dengan kerajaan Kubah dulu. Dari lama 30 tahun tu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah Ustaz, itu kira background pengalaman kita bekerja tu Ustaz. Jadi Ustaz, berapa tahun sudah kita aktif berdakwah ni Ustaz sebenarnya? Berdakwah ni memang tadi pun disangka je seperti mana dai-dai tani yang lain yang sebelum ni pernah bercakap pasal dakwah ni sebagai dai. Apabila kita kena dipindah ke bertugas, diarahkan tugas di Pusat Dakwah Islamiyah dan ditempatkan di dulu namanya dakwah umum. Bahagian dakwah umum yang akhirnya kemudian berubah jadi dakwah bahagian penyebaran dakwah. Jadi saya ditempatkan di sana dan otomatik terlibatlah dalam aktif menyampaikan ceramah ni lah. Mau mau mesti je lah serta ni selain daripada mengkursus, selain daripada dakwah. Mula-mula sekali saya kena arahkan bukan lagi ceramah biasa. Kalau secara berdepan orang ramai lah, forum. Sama Allahyarham Ustaz Ismu Hadi. Masya Allah. Di Araskar masa itu, di camp Penanjung. Jadi itulah pengalaman pertama dengan orang ramai lah. Tapi kalau TV radio, memang kami mula radio dulu lah. Dilatih radio, kemudian di TV, cuma itulah. Masya Allah. Tapi Ustaz masa ni masih aktif lagi kan? Menyampaikan ceramah di TV. Aktif dulu lah. Ini dulu sebab karena ada tugasan yang lain, terutama pentadbiran juga kan. Jadi ada sekali-sekala saja dijemput dan ada rakaman TV dan sebagainya. Itu adalah sekali-sekala. Mesti teruskan je lah. Mesti je. Tapi bezalah dulu memang fokus dakwah saja, ceramah saja. Terutama tahun 99 2000 sampai 2000 kali 2000 sebelum saya 2000 awal 2000 tu memang aktif lah. Hampir kan setiap hari ceramah macam Ustaz. Masya Allah. Ustaz Nasyid lah famous. Sampai ini pun sebelum rekaman podcast ini pun dia akan telefon untuk ceramah. Masya Allah. Kan kena buat lagi ceramah. Itu orang kegunahan namanya. Tapi kan sekarang ini sudah canggih sudah bah. Kalau dulu kan menyampaikan ceramah tu tani terpaksa hadir ke sana. Tapi zaman sekarang ini Ustaz tani boleh gunakan media sosial kita ni Ustaz. Jadi tani boleh menyampaikan ceramah daripada rumah, daripada office kita ni, kantin pun boleh Ustaz. Daripada restoran dan sebagainya. IG TikTok dan sebagainya itu boleh lah. Jadi Ustaz banyak pengalaman Ustaz berceramah tu. Mana satu pengalaman yang bagi Ustaz berharga yang tidak dapat Ustaz lupakan? Banyak pengalaman Ustaz berceramah tu. Setakat tadi dia belum mengira berapa kali sudah berceramahan ya, tapi banyak je, cuma yang banyak yang manis sebenarnya. Tapi kalau teknik sabut saya kalau dipilih rasanya kali berceramah atau memberi tazkirah di hadapan Kebawah Duli itulah. Masya Allah. Duli yang Mulia pada sambutan awal tahun Hijrah 1438 tahun 2016. Ataupun baru saya pindah Pusat Dakwah 2016 dalam hujung bulan September itu. Jadi kena arahkan terus untuk menyampaikan tazkirah depan Kebawah Duli. Dalam seminggu saya untuk menyiapkan bahan. Jadi gagarlah.
Di mana tuh Ustaz? Di ICC kah? Di Jami'. masjid? Di Jami' Di Jami' Jami', Asri. Jami' Masya Asri, Allah, berikan tazkirah. Masya Allah. Itulah pengalaman Ustaz yang paling tidak dapat paling, dilupakan tuh Ustaz. yang lain tuh anulah, Hmm. masa berceramah karena plastik. Masa ceramah Ustaz kena lastik? Karena plastik keratas Allahu Akbar. tahan lah, Itu tapi ya. ada Baju juga Ustaz, baju Ustaz dan lastik balik. dia terdapat. Karena main lastik tuh Ustaz. Masa ceramah tuh. Masya Kemudian Allah. laser juga, laser pointer. Masa tu Allahu famous Akbar. laser pointer berjual. Ah. Kena main Ramadan tengah Allah. berceramah. Baju yang bukan ribet dia punya nunya. Ustaz lambang lasernya tuh. Oh ya tak ni. Kura-kura. Merah Macam-macam bulat. merah. Sekarang ni semua tu sudah. Macam-macam Ustaz. Pasang saja ujungnya tuh. Belum balik. Jadi Ustaz, sebagai sebelum kita ni ya, Ustaz, ni kita ni pun sudah berada di penghujung podcast kita ni. Masya Allah, dia terasa Ustaz. Kalau ada kopi lagi tak? Ada di Yudisa. Ada. Sekarang minum Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, sebagai penutup kita ni, ada je baiknya Ustaz kami mohon Ustaz meminta beberapa nasihat daripada Yang Mulia Ustaz kepada penceramah-penceramah yang ada di Brunei ni Ustaz. Tafadhal. Terima kasih. Sebenarnya bukan contoh kita saja yang sebagai dai-dai penceramah saja, termasuk diri saya sendirilah sebagai dai juga. Pertama, yang penting sebagai dai ini ikhlas itu penting. Niat kerana Allah itu penting, sebab bukan tujuan tadi jadi tampil depan orang menyampaikan dakwah ini, ceramah dan sebagainya. Bukan tujuan untuk syuhrah, untuk glamour, untuk ialah itu yang penting ikhlas. Sentiasa membaharui lah. Kadang-kadang takut berubah hati itu baru berbaharui lagi. Niatkan kerana Allah SWT supaya untuk mendapatkan keredaan dan pahala dari Allah SWT. Selain daripada itu, perlu juga tadi meningkatkan lagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama inilah. Sentiasa meningkatkan ilmu dan juga terus belajar. Bukan saja ilmu agama, bahkan ilmu semasa yang ini pun perlu. Hal ehwal semasa itu perlu juga supaya relevan dengan penyampaian. Takut sekarang kalau kita ni cerita lama saja, cerita belakang lama saja, dah just cerita perang Jepun kan yang ceritakannya. Lama sudah. Apa yang berlaku semasa ketika itu kan tadi masukkan dalam hal ehwal semasa. Termasuk pasal bulan je tu Ustaz, boleh ha? Boleh? Boleh. Untuk muhasabah diri Ustaz. Terus boleh sekarang. Macam menyampaikan ceramah macam tu je tu. Selalu ada supaya kadang-kadang bila kita ni mengaitkan dengan isu-isu semasa, orang audiens ni lebih tertarik Ustaz sebenarnya. Artinya kita ni sebagai dai itu Ustaz, kita ni mengambil tahu juga apa yang terjadi masa sekarang ni Ustaz. Betul. Masya Allah. Dan seterusnya bil hikmah lah. Bil hikmah. Dalam pengalaman tadi pun saya dulu pun mula berceramah di depan kanak-kanak sekolah, bising semua. Allah. So ada pandai. Tadi berceramah macam orang dewasa. Tapi rupanya daripada audiens ini ramai kanak-kanak jadi mendengar. Pada masa itu belum pandai lah. Allah. Marah-marah Ustaz, marah. Baru tak belajar. Belajarlah lepas satu. Baru rupanya soal kanak-kanak macam ni caranya. Orang dewasa belia macam ni. Sama orang di masjid macam mana. Betul lah. Alhamdulillah. Antara je yang dapat kali sedikit sebanyak untuk. Yang penting itulah ikhlas itu penting. Alhamdulillah. Dan yang penting lagi sekali, amalkan apa yang dicakapkan itu. Itu paling anu tu Ustaz. Itu mesti. Cabaran kita ni tu Ustaz. Amalkan tu maksudnya kadang-kadang bukan kita ni saja seorang sebagai dai, orang melihat bukan tadi seorang. Bahkan kan orang kadang tadi sudah beristeri, ada anak, semua kena lihat tu. Bini tadi kena lihat. Tadi cakap pasal aurat. Tiba-tiba bini tadi buka aurat. Jadi mana orang percaya tadi sampaikan kan? Satu isteri juga, anak juga, ibu bapa pun kena lihat juga. Jadi maknanya tadi kalau orang melihat tadi orang hebat menyampaikan yang ceramah yang orang boleh orang mengikut, tapi dicontohi juga dengan kaum keluarga tadi juga sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz atas nasihat yang mulia Ustaz tadi kepada kami semua para dai di negara Brunei Darussalam khususnya Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ni pun sudah berada di penghujung ni Ustaz, benar-benar penghujung. Jadi sebelum saya menutup podcast kita ni pada kali ini, jangan lupa untuk follow kami punya media sosial kami, iaitu ceramah.bpd. Ada insyaAllah ceramah.bpd. Jadi bis kita bolehlah melihat mengenai dengan update terkini ceramah-ceramah, mungkin bis kita mencari video-video pendek tazkirah yang ringkas ataupun beberapa kata-kata nasihat dan sebagainya dalam media sosial kami. Lagi sekali ceramah.bpd. BPD itu artinya bahagian penyebaran dakwah. Jadi alhamdulillah. Lagi sekali Ustaz, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjadi salah seorang Ustaz dai jemputan kami dalam rancangan podcast pada kali ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kami semua dan para penonton yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di siri akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.